Kem Auschwitz, neraka ciptaan Nazi atau dikenali sebagai Holocaust Genocide. Kem penghapusan etnik atau kem pembunuhan beramai-ramai telah direka dan dibina oleh Nazi Jerman semasa Perang Dunia Kedua, iaitu pada 1939 hingga 1945, untuk membunuh secara sistematik ke atas berjuta orang dengan cara menggunakan gas beracun, tembak beramai-ramai serta melalui kerja yang melampau sehingga kebuluran. Antara kem pembunuhan beramai-ramai terkenal Nazi ialah kem konsentrasi Auschwitz. Auschwitz adalah sejenis neraka khas di mana di kem ini sahaja lebih kurang seramai 1 juta orang Yahudi dihapuskan. Pada 27 April 1940, Heinrich Himmler mengarahkan pembinaan kem baru berhampiran Auschwitz, Poland. Auschwitz I atau dikenali sebagai kem utama adalah kem yang asal. Kem ini ditempatkan tahanan adalah lokasi eksperimen perubatan, manakala blok 11 dijadikan tempat penyiksaan yang teruk dan tembok hitam dijadikan tempat hukuman bunuh. Di pintu masuk Auschwitz menempatkan askar SS Nazi yang bertugas keseluruhan kompleks perkemahan secara kejam dan tidak ada belas kasihan. Auschwitz II atau dikenali sebagai Birkenau telah siap pada awal tahun 1942. Birkenau dibina kira-kira 3 km dari Auschwitz I dan merupakan pusat pembunuhan sebenar kem kematian Auschwitz. Orang Yahudi, Gypsy, homoseksual, asosiasi, penjenayah dan tawanan perang dikumpulkan, disumbat ke dalam gerabak kereta api dan dihantar ke Auschwitz. Apabila kereta api berhenti di Auschwitz II, keluarga terus dipisahkan dengan tanpa belas kasihan. Kebanyakan wanita, kanak-kanak, lelaki tua dan orang-orang yang kelihatan tidak sesuai atau tidak sihat dihantar ke sebelah kiri, manakala kebanyakan lelaki muda dan orang lain yang kelihatan cukup kuat untuk melakukan kerja keras dihantar ke kanan. Mangsa-mangsa tahanan tidak tahu makna di kedua-dua baris itu. Barisan kiri bermakna kematian segera di bilik gas dan mereka akan dijadikan tawanan perkemahan. Kebanyakan banduan kem ini akan mati akibat kelaparan, pendedahan, buruh paksa serta penyiksaan. Orang-orang yang dihantar ke barisan kiri, mereka tidak pernah diberitahu bahawa mereka telah dipilih untuk mati. Seluruh operasi pembunuhan beramai-ramai ini dirahsiakan kepada para korbannya. Sekiranya mangsa tahu bahawa mereka telah menuju ke arah kematian, mereka pasti akan bangkit berjuang menentang pegawai SS dengan agresif. Malangnya mereka tidak tahu. Setelah diberitahu bahawa mereka akan dihantar ke tempat kerja, ramai mangsa percaya dengan diberitahu mereka perlu dimandikan dan dibersihkan untuk tujuan membasmi kuman. Para korban dibawa ke bilik besar dan mereka perlu membuang semua pakaian mereka. Sepenuhnya telanjang, lelaki, wanita dan kanak-kanak itu kemudian dibawa masuk ke sebuah bilik besar yang kelihatan seperti bilik mandi yang besar kerana ada kepala pancuran palsu di dinding. Apabila pintu ditutup, seorang Nazi akan mencurahkan pelet Zyklon B ke dalam beberapa ruang, iaitu di bumbung atau melalui tingkap. Pelet berubah menjadi racun apabila terdedah dengan udara. Gas tersebar dengan cepat dan mangsa akhirnya menyedari bahawa ini bukan bilik mandi. Mereka berpelukan di antara satu sama lain dan ada juga yang cuba mencari ruang atau lubang udara untuk bernafas. Lain-lain lagi mangsa hanya mampu cakar di pintu sehingga jari mereka berdarah. Apabila semua orang di dalam bilik itu mati, pegawai khas yang bertugas akan mengeluarkan mayat-mayat. Kemudian mereka akan mengambil barang kemas terlebih dahulu di mayat sebelum dimasukkan ke dalam tempat membakar mayat. Di kem Auschwitz, Birkenau terdapat 4 bilik gas utama. Masing-masing mempunyai tempat membakar mayat sendiri. Setiap bilik gas boleh membunuh kira-kira 6,000 orang sehari.
Di Berek Askar, para tahanan ditidurkan dengan sangat sempit bersama 3 orang tahanan setiap satu kayu. Tandas di berek hanya curahan air dari baldi yang biasanya dikenakan menjelang pagi. Pada waktu pagi, semua tahanan akan dibariskan di luar untuk panggilan kerja. Mereka berdiri di luar selama berjam-jam dalam roll call tersebut. Sama ada dalam cuaca yang panas atau di bawah suhu beku, ia merupakan satu penyiksaan fizikal dan mental yang teruk. Kemudian, tahanan akan dibawa ke tempat mereka bekerja untuk hari itu. Ada tahanan yang akan bekerja di kilang-kilang dan ada yang menjadi buruh kasar. Selepas bekerja keras, tahanan akan dibawa pulang ke kamp untuk ditukarkan dengan tahanan yang lain pula. Makanan yang diberikan biasanya terdiri dari semangkuk sup dan roti. Jumlah makanan yang sangat terhad menyebabkan tahanan sering berebut dan bergaduh sesama sendiri untuk terus hidup. Tahanan yang lemah selalunya akan mati kelaparan. Doktor Nazi akan mencari di antara tahanan semasa ketibaan baru untuk dijadikan bahan eksperimen. Pilihan kegemaran mereka adalah kembar dan orang kerdil serta tahanan yang mempunyai ciri-ciri unik secara fizikal seperti mempunyai mata berwarna yang berbeza dipilih juga untuk tujuan eksperimen. Di Auschwitz, terdapat satu pasukan doktor Nazi yang menjalankan eksperimen. Tetapi 2 yang paling terkenal ialah Dr. Karl Klauberg dan Dr. Joseph Mengele. Dr. Klauberg menumpukan perhatiannya pada mencari cara untuk mensterilkan wanita dengan cara yang luar biasa seperti sinar X dan suntikan pelbagai bahan ke dalam uterus mereka. Manakala Dr. Mengele bereksperimen pada mangsa kembar dengan harapan dapat mencari rahsia untuk tujuan mengkloning bangsa Nazi supaya bangsa Aryan yang dianggap mulia itu dapat bertambah lebih ramai. Ketika Nazi menyedari bahawa orang Rusia berjaya memasuki Jerman pada akhir 1944, mereka memutuskan untuk memusnahkan bukti kekejaman mereka di Auschwitz. Himmler mengarahkan pemusnahan rumah bakar mayat dan abu manusia dikebumikan di lubang besar dan ditutup dengan rumput. Banyak gudang dikosongkan dengan kandungannya dihantar kembali ke Jerman. Pada pertengahan bulan Januari 1945, Nazi menghalau 58,000 tahanan terakhir di Auschwitz dan menghantar mereka pada perarakan kematian. Nazi merancang untuk mengarahkan tawanan yang habis-habisan ini ke kamp terdekat atau ke Jerman. Pada 27 Januari 1948, orang Rusia sampai Auschwitz. Ketika Rusia masuk ke kamp tersebut, mereka mendapati 7,650 tahanan yang ditinggalkan. Saki-baki tahanan tersebut akhirnya dibebaskan. Angka kematian mungkin diperbesarkan di mana ada catatan yang menyatakan jumlah sekitar 5 hingga 6 juta nyawa. Namun yang pastinya, pembunuhan beramai-ramai ini memang pernah dilakukan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Walaupun ada yang mengatakan Holocaust hanyalah ciptaan Barat sahaja kerana ketiadaan rekod rasmi dan jumlah rasmi penghapusan etnik, namun tidak boleh sama sekali menafikan bahawa Holocaust memang berlaku. Ini dibuktikan apabila Jerman kalah. Pegawai-pegawai Jerman yang ditangkap telah mendedahkan mengenai keterlibatan mereka dan pemimpin Jerman dalam melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Yahudi.